Selamat sejahtera semua. Hari ini untuk sesi PDPR kita, Bahasa Melayu tahun 2, kita akan membuat latihan di buku aktiviti jilid 1, muka surat 83 dan 84. Pada hari ini, Anda akan melengkapkan dan membina ayat dengan menggunakan kata perintah yang sesuai. Okey. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam latihan, mari kita sama-sama memahami terlebih dahulu apakah maksud kata perintah. Okey, apa itu kata perintah? Okey. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah. Contohnya, dia ada terbahagi lagi ya kata perintah ni. Contohnya yang pertama ialah suruhan. Suruhan. Suruh. Jadi suruhan ni contohnya dia menyuruh kamu untuk berbuat sesuatu. Okey? Dan yang kedua ialah arahan. Arahan ni macam kamu semasa kamu berada di sekolah, cikgu selalu bagi arahan kan? Bagi arahan buka muka surat 53, macam tu. Ataupun kamu diberikan arahan untuk berbaris, itu arahan, okey? Tapi kenalah ada ayat yang sesuai ya. Dan yang ketiga ialah larangan. Larangan ni contohnya jangan bermain di dalam kelas. Ataupun semasa kamu berada di rumah, ibu kamu kata jangan bermain air di dapur. Itu larangan, okey? Dan yang keempat, silaan, okey? Silaan contohnya sila masuk ke dalam rumah, jemput makan. Itu ialah silaan, okey? Kemudian minta. Yang terakhir ialah minta. Contohnya kamu minta makanan daripada orang lain. Okey? Ini ialah contoh. Maksudnya setiap ayat dia mempunyai masing-masing ayat mempunyai kata perintah yang berlainan dan mestilah sesuai. Jadi itulah sebenarnya apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu kita tengok kesesuaian penggunaan kata perintah dalam sesuatu ayat. Okey? Jadi tanpa membuang masa, mari kita pergi ke muka surat 83. Okey, ini muka surat 83. Jom kita baca arahan di atas. Okey, baca sama-sama. Isi tempat kosong dalam ayat dengan kata perintah yang sesuai. Jadi di sini dalam kotak ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata perintah yang telah diberikan, okey? Jadi mari juga kita baca sama-sama, okey? Kata perintah yang pertama ialah sila. Kata perintah yang kedua ialah harap. Kata perintah yang ketiga ialah tolong. Kata perintah yang keempat ialah jangan. Dan kata perintah yang kelima ialah minta. Okey? Jadi, ini ialah kata perintah yang telah diberikan dan anda perlulah memasukkan kata perintah tersebut di ruangan kosong di sini
bagi melengkapkan ayat yang telah diberikan, okey? Dan kita tengok di sebelah kiri ayat ini ada gambar, okey? Jadi maksudnya kamu kena padankan ayat ini dengan kata perintah yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan, okey? Jadi tanpa membuang masa, mari kita buat bersama-sama, okey? Pertama sekali kita baca dulu, okey? Okey, kita tengok ayat yang pertama. Tempat kosong, kemudian ambilkan nenek daun mengkuang di ampayan itu. Okey. Jadi, di atas ni mana satukah kata perintah yang sesuai? Okey. Okey, kata perintah yang sesuai ialah tolong. Okey, tolong. Jadi kamu tulis di sini tolong. T huruf besar sebab berada di depan ayat. To. T-O. T-O-L-O-N-G. Tolong. Okey. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Jap. Tolong. Okey. Kita baca ayat ni sama-sama. Tolong ambilkan nenek daun mengkuang di ampayan itu. Okey. Jadi selesai ayat yang pertama. Kita tengok pula ayat yang kedua. Okey, ada tempat kosong. Kemudian dia kata ikut cara yang nenek buat. Jadi apakah kata perintah yang sesuai? Okey, kata perintah yang sesuai di sini ialah sila. Okey, sila. Sebab dia menjemput adik itu ataupun cucu dia untuk mengikut caranya. Okey, jadi kita tulis di sini sila. S huruf besar, I-L-A. Sila. Okey, selesai ayat yang ketiga. Sekarang kita tengok pula ayat yang keempat. Ada tempat kosong, kemudian buat begitu Hana, nanti daun mengkuang ini terputus. Dia melarang. Jadi apakah kata perintah yang sesuai? Ialah jangan. Okey? Jadi kamu tulis di sini jangan. J huruf besar, E-N-G-A-N. Jangan. Okey? Kemudian kita pergi pula ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Tempat kosong. Kemudian kamu dapat hasilkan tikar mengkuang yang kemas Hana. Di sini kita ada nampak macam sesuatu pengharapan. Okey? Jadi jawapan yang betul untuk ini ialah kata perintah yang sesuai ialah harap. Okey? Jadi tulis di sini harap. H-A-R-A-P. Harap. Jadi untuk ayat yang terakhir tempat kosong
Kamu hamparkan tikar ini di ruang tamu, Hana. Dia suruh, okey? Jadi, kata perintah yang sesuai dan yang terakhir ada di sini ialah minta. Okey, jadi kamu tulis di sini minta. Okey, M huruf besar, I N T A. Okey? Selesai. Untuk muka surat 83. Okey, jadi sekarang kita pergi pula muka surat 84. Okey. Jadi mari kita baca dulu kata perintah yang diberikan. Kita baca dulu arahan yang diberikan. Okey. Sama-sama pilih kata perintah. Kemudian bina ayat berdasarkan gambar. Dia kata di sini kalau kamu lihat bahagian ni, dia ada dua kata perintah yang diberikan iaitu sila dan tolong. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena pilih kata perintah di sini sama ada kamu pilih sila ataupun tolong, okey? Tapi kamu kena lihat kesesuaian kata perintah ini berdasarkan gambar di sebelah kiri, okey? Jadi, apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena baca dulu. Apa-apa pun kena mula dengan baca dulu, okey? Jadi di sini dia beri pertama ialah sila dan kedua ialah tolong. Dan gambar yang diberikan di sini kita ada nampak mungkin ini guru, okey, kita andaikan dia ialah guru dan ada murid yang sedang turun daripada bas, okey. Jadi ayat yang sesuai ialah sila. Cikgu pilih sila, okey. Jadi kita pilih sila dan jawapan ataupun ayat yang boleh kita bina menggunakan kata perintah sila ialah sila, jangan lupa S huruf besar, S-I-L-A. Sila keluar. Sila keluar dari. Dari. Bas. Ini bahagian bawah dengan berhati-hati. Hati. Nokta. Okey, jangan lupa nokta. Paling penting tu di dunia. Okey. Selesai untuk gambar dan ayat yang pertama. Okey, kita tengok pula gambar yang kedua. Di sini, gambar kedua ni kita nampak ada seorang guru dan dikelilingi oleh anak muridnya, okey? Dan kata perintah yang diberikan ialah tolong dan harap. Okey? Jadi terpulang dengan kamu mau pilih yang mana? Okey? Jadi cikgu di sini cikgu akan pilih harap, okey? Jadi ayat cikgu ialah harap, H huruf besar, harap kamu berjaya
mendapat, tempat, harap kamu berjaya mendapat tempat pertama nanti. Okey, nanti NANTI, kemudian nokta. Okey, kamu boleh juga membina ayat yang lain, okey, terpulang dengan kamu. Yang penting ayat kamu tu betul dan sesuai. Okey, contoh ayat lain yang boleh kamu gunakan menggunakan perkataan kata perintah harap ialah harap kamu berjaya mendapat johan di kejohanan olahraga nanti. Itu pun okey. Sangat cantik ayat tersebut, okey? Okey, sekarang mari kita pergi pula gambar yang ketiga. Kita tengok gambar ni, ada seorang lelaki sedang berada mungkin di luar pagar sebab ini nampak macam pagar. Okey. Jadi kita ada nampak dia pegang sesuatu di sini dengan pen. Mungkin dia minta tanda tangan, okey? Jadi di sini kita diberikan dua pilihan iaitu tolong dan jangan. Jadi cikgu akan pilih tolong, okey? Jadi kita boleh bina ayat seperti ini. Tolong, T huruf besar, tolong, tanda tangan, slip ini sebagai bukti pembayaran. Contohlah kita buat bukti pembayarannya. Bukti pembayaran. Kita buat bukti penerimaan barang. Okey. Barang. Kemudian nokta. Okey, selesai. Okey, selesai untuk gambarnya ketiga. Jadi kita tengok pula gambar yang terakhir. Di sini kita nampak dia macam pergi ke pameran. Kemudian ada seorang budak ni. Dia ingin menyentuh barang pameran ini. Dia ingin menyentuh. Sedangkan di sini tertera perkataan ataupun arahan jangan sentuh. Bahagian ni. Okey. Jadi ada orang ni dia melarang murid ini daripada menyentuh barang pameran tersebut. Okey. Jadi di sini terang-terang dia melarang. Okey. Jadi kata perintah yang diberikan ialah jangan dan tolong. Jadi hari ini cikgu akan pilih jangan. Okey. Sebab kata perintah jangan lebih sesuai dengan gambar yang ditunjukkan tadi.
Okey. Jadi ayat yang kita boleh bina ialah jangan sentuh barang pameran itu. ITU nokta. Okey, jangan sentuh barang pameran itu. Selesai. Okey. Kini kita telah selesai muka surat 83 dan 84. Okey. Apa yang anda boleh buat, tingkatkan lagi latihan untuk memahami penggunaan kata perintah yang betul berdasarkan sesuatu situasi dan juga ayat. Okey. Sekian dan terima kasih. Selamat PDPR.